Yang Zakir ni sekarang ni orang macam label saya dia dah macam Dia cakap apa? butat. Hah? Lebih kurang macam tu lah. Serius lah? Sebab apa yang butat? Sebab saya dulu kan background Al-an ana fi podcast Borak Sini Habis Sini. Nak kecek Arab pula bila dah berada dekat berhadapan dengan Nuha Bahrain dan juga Naufal Azrin. Waalaikumsalam. Apa panggil? Ya Habibati betul lah. Habibah. Kalau perempuan Habibti. Habibti. Serius lah. Serius. Kalau lama guys, lama tinggal masa Arab ni. Aduh. Tiba-tiba dengan Nuha ada vibe Arab tu kan. Dia dah lama dah perhati usia dia kan. Budak ni satu hari nanti akan boom juga. Tengok Casablanca orang kata dah mencapai 4 juta hari ni Yes. 4 yesterday actually. 4.4 guys. Oh my god, alhamdulillah. Korang tak payah road to 5 lah Untuk dapat 5 tu. Esok korang buka lah, bangun-bangun pagi kan, buka views. Nuha, tahniah untuk awak dan juga Naufal. So kita nak berkenalan dengan Naufal. Naufal first time kita nampak awak, kelibat awak ni. Itulah dia. Mungkin ramai tertanya, siapa Naufal ni kan? Orang kenal Nuha. Well, siapa yang tak kenal Nuha? Dia tahun 2020 memberikan, orang kata, sisi baik dan buruk dia. Betul tak? Ada baik juga kan? Betul. Kalau tak apa, Christina Aguilera tak repost posting awak tau. Ya, alhamdulillah. Kan? Ya. Kena tengok daripada, walaupun ada sisi yang tapi ada jugalah kan rezeki awak. Sehingga kali ni awak jenis yang macam positif jugalah kan. Alhamdulillah. Yes. Okay, Naufal, kita bagi peluang untuk awak bercerita pasal diri Naufal Azrin. Mas muka Ismi Ahmad Naufal bin Azrin. Tapi orang panggil Naufal Azrin. Kam umurka? Ana umur sudah. Umur saya 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun tahun ni. Saya berasal daripada KL. Saya duduk sini je, Selayang. Selayang je? Selayang belakang betul ke je? Dekat je. Nak tanya apa lagi? Pendidikan Pendidikan. Saya dulu belajar di Ma'had sekejap 5 tahun. Awak ada basic agama? Boleh, ada. Kalau tidak, tak boleh. Tak boleh mungkin Nuha cari kot macam pasangan aku ni kena adalah vibe Arab kan. Tapi kita tanya juga Nuha sekejap lagi. Adakah Nuha ni ada basic Arab kan? So adalah belajar bahasa Arab belajar bahasa Arab tu ada sikit-sikit, tapi tak reti lah. Tak reti. Maksudnya macam dulu sikit-sikit maksudnya basic-basic lah. Basic ana anta antum antum hatta ana nahnu. Nahnu Macam situ je lah. Macam kalau boleh sebut bahasa Arab ni pun sebab dulu saya pernah menghafal. Saya pernah menghafal Quran sekejap. Al-Quran 5 tahun. Awak tak hafiz lah. Bekas Ma'had. Ma'had kat mana? Dekat Ulu Kelang. Tapi nampak muka dia pun jernih kan, budak baik. Nuha kan? Kan. Nuha. Kita cerita sikit pasal diri awak. Orang tahu, mungkin ada sisi yang orang tak tahu pasal Nuha Bahrain ni. Kan tiba-tiba meletup dengan Casablanca dia. Macam mana? So Nuha sekarang Nuha lahir di Sabah and Nuha actually grew up dekat Pening. So Nuha duduk Sabah sekejap je sebenarnya. Awak tabak? Loh, tu dia abang ni. Tu dia abang. Nuha membesar di Pening for 8 years. Daripada Nuha umur 5 tahun sampai 13. And after that Nuha terus pindah KL dekat Cyberjaya. So sekarang ni Nuha duduk dengan family Nuha dekat Cyberjaya. And that is it pasal Nuha. Tak ada banyak benda. Nothing interesting to be honest. Tapi Nuha, ini borak sini habis sini lah kan. Kita tak lepas daripada soalan-soalan yang mungkin menjentik ataupun mengimbas kembali kenangan-kenangan awak lah kan. Bukan kenangan apalah kan. Ada tak masih lagi orang mengungkit tentang kesilapan awak semasa persembahan menyanyikan lagu Datuk Jamal Abdillah Sekutu Ketiga dulu? Masih lagi tak? Ada. That's always. Tapi bagi Nuha, kalau diorang mengungkit
tentang you know that performance. Bagi Noha, dia ground me, you know. It humbles me in a way. I feel like that's Allah's way to tell me, okay Noha, calm down. I know I'm giving you a lot of rezeki right now, but listen, this rezeki Allah boleh tarik, and dia bagi bila masa, dia tarik bila masa juga. So beringat and remember your past mistakes. Doesn't mean yang you dah dapat kejayaan yang you have always been dreaming of. It doesn't mean that you dah boleh leka and tak work hard macam mana you work hard dulu. And I think macam benda tu, in a way, kalau diorang cakap pasal benda tu pun Noha tak rasa it affects me in a negative way. Bagi Noha, it's just a reminder, oh okay Noha, remember this is what you did dulu, so don't do it again. And belajar daripada kesilapan Noha yang dulu. Tapi betul lah orang kata dunia ni bulat. Kehidupan kita pun ada di bawah, ada di atas. Exactly. Sekejap akan naik balik kan. Betul. Sekejap mungkin, yalah macam langit juga. Langit tak semestinya akan sentiasa cerah kan. Betul. So macam Noha, dia jenis yang orang kata memandang benda yang berlaku kat atas diri dia, walaupun buruk baik, ada hikmah di sebalik tu. Betul. My parents and people around me selalu remind benda tu. Bila Noha, ada je time-time Noha macam this is gonna be the end, macam cukup lah ni kot, I don't know, macam sometimes ada je times where I wanted to give up, but my family and friends, they always macam, they tahu Noha macam sangat passionate about singing and music. It's my dream. Macam benda ni Noha impikan daripada Noha umur like 6 tahun, macam kecil lagi, and Noha macam okay, I want to do this when I grow up. Nak nyanyi, nak buat lagu, and then Noha rasa macam jangan take those negative comments negatively. Don't let that stop you from doing what you want to do. Sebab you know yourself better. You know your capabilities. And bagi Noha, strive more. Make those negative comments macam sebagai a reminder, a lesson to learn. They're not necessarily negative. You get me? Macam you can turn it into a positive way. You can like look at it, oh dia sebenarnya nak remind you je, jangan buat macam ni. So it's okay. Kesilapan mengajar kita untuk definitely. mematangkan diri kita pada masa depan. Betul. Dan mungkin even sekarang ni pun kalau bila dah nama Noha disebut-sebut dekat TikTok, dekat social media yang lain kan, dah tentu orang kata akan mengungkit macam Noha mana Noha yang dek sekian. Orang tak kata Noha yang posting dia kena repost dekat Christina gitu kan. Orang akan mengambil sisi, biasalah netizen kan, yang benda yang melekat di hati dia, tapi in a way macam positif juga kan. Sekarang pun orang kata Noha yang mana yang tu yang sekian. Okay, apa-apa pun semua tu mematangkan diri awak lah kan. Betul. Awak sebelum ni ada masuk pertandingan nyanyian ke? Sebelum Vocalmania ada banyak. Masa awak kecil-kecil? Masa Noha sekolah menengah banyak lah. Itu start daripada sekolah menengah sampai universiti, Noha aktif gila masuk pertandingan nyanyian. And macam itulah, like dulu confidence level Noha kuat tinggi lah Noha rasa. Sebab confident tu penting tau. and penting. losing it is very tough. I think to get it back. confident tu lah yang membawa awak sampai ke sini. Tak, awak mencuba. Betul. Awak mencuba apa yang mungkin orang macam lagu kan, macam lagu Arab campur Melayu yang macam ni sudah lama kita tak dengar tau. Betul. Even I dah jangka macam bila dah Casablanca meletup, mungkin ramai komposer dah buka mata. So selepas ni mungkin dia orang macam anggap ini permulaan orang kita suka yang vibe ala-ala Wahida dulu-dulu kan. Macam mana lagu Wahida dulu? Wasini tu. Nyanyi sikit. I lupa lirik dia. Bagi dah. Kan? I lupa lirik dia, tapi actually kan, lagu Arab ni dia, kalau kita nak ulas kan, dia lebih catchy. Irama tu melekat. Exactly. Kau bangun tidur terus mandi nak pergi keluar rumah, macam lekat stuck dalam fikiran kita. Betul tak, Naufal? Betul. Sebab bahasa Arab ni kan bahasa syurga. So kalau orang dengar tu pun boleh bertenang, kan, suka nak dengar lagi. Betul.
Itu balik daripada Kelantan dengan lagu perempuan daripada Arab. Jadi kenal ni. Masa Noha pun pernah cover lagu dia. Nancy Ajram. Nancy Ajram. Ente. Lagu macam mana? مش كفاية عليك تجرحني حرام عليك Noha kan kena cover baju tak payah cover lagu Tiara apa yang tengah-tengah trending sekarang. Awak adalah pencetus, orang kata. Mungkin ramai lepas ni akan buat benda yang sama lah. Maksudnya ambil irama Arab campur irama Melayu dan jadi tak banyak pun kan. Berapa baik lagu Casablanca tu yang Melayu? 4 Chorus je. Chorus je. Dalam 8 baris. Yang tengyang-nyang pelakon yang selalu dekat TikTok tu, yang tu je. Denyut memang berdenyut. Memang berdenyut. Okay. Casablanca. Yes. Maksud dia apa sebenarnya? Adalah sebuah negara. Apa yang korang nak cerita sebenarnya dalam Casablanca tu? Okay. Casablanca ni maksud asal dia Rumah Putih kan? Rumah Putih. White House dekat Amerika. Bukan. Itu lain. Itu lain. Tu literally White House nama dia. Okay. Casablanca, makna Casablanca actually is Spanish. It's a Spanish word. Casa means bukan negara It is negara. Okay, dia negara. Nama tapi tempat dalam negara. Maksud Casablanca tu adalah Rumah Putih. Sebab tadi Naufal cakap aku Rumah Putih. Aku dah ingat, adakah translate daripada bahasa Inggeris terus White House kan? Bukan. Aku rasa tak ada kena-mengena dengan isi lagu tu kan. Casablanca ni dia Rumah Putih. Tapi nak direlatekan dengan bait-bait lirik-lirik lagu Casablanca ni, dia jadi cinta yang suci. So kalau kita nak bercinta, carilah dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang tidak betul. Carilah dengan niat yang betul untuk menghalalkan ke. Wow. Cinta yang putih lah, cinta yang suci lah. Cinta yang suci. Yes. Okay, ini yang aku nak hafal lagu tu, tapi macam kan bahasa Arab kan. Bahasa Arab ada yang senang kita nak sebut tau. Tapi yang lagu Casablanca ni, is it from lirik daripada apa, kita punya komposer ataupun lyricist? Actually the lyric a Syrian man did it. Nama dia Abdul Karim Al-Ali. Oh, lirik tu? Yeah, he's from Syria. And wow, macam mana korang jumpa? Adalah macam kontak. Wow. Jumpa dia. And then he did the lyrics. And then apa nama ni, he did it lah basically. And kalau you nak tahu, macam sebutan Arab in songs is Arab pasar. What do you call it? Arab Ami kan? Macam kita lorat lah. Macam kita Dia lorat. ada lorat juga kan? Kami berbicara, tak adanya kita nak cantum dalam patut lagu lah kan. So that's why Arab pasar dengan Arab Al-Quran is lain. So people always mistake that. Macam lagu Arab senang je nak nyanyi. Tapi actually what they are missing out is the accent. Sometimes Qaf jadi silent. You don't, macam Albi kalau dia Asia is Qaf lam alif Qaf lam baya sepatutnya. Nampak tak teruk Nuham ni. Astaghfirullahalazim. Okay, sekejap. Okay, lagu ni yang part Arab tu bukan daripada penyanyi luar negara So memang dia tulis khusus untuk korang ataupun dah dinyanyikan oleh orang lain? Khusus untuk kita orang. Ya, khusus untuk kita orang. Betul. So yang tukang liris itu bukan orang Malaysia, orang luar. Dia bekerja bersama dengan orang Malaysia. Okay. Not just a Syrian. Tapi memang dia lyricist betul. And orang Malaysia tu pun boleh cakap Arab kan? Boleh cakap Arab. Wow. Yeah. He's also pandai korang cari kabel Of course. Okay, kita bedah lagu aku nak fahamkan sebab sebutan dia betul lah Noha cakap kan. Sebutan dia memang susah. Susah dan kena kalau orang biasa kan kalau nak hafal dia akan slow sikit tau. Jadi tu macam slow kan kita akan ada, macam YouTube kan ada boleh slow. Berapa betul? Second sebelum kan. Okay. Macam mana sebutan dia? Ajarkan saya. Okay. Ya Habibi. Ya Habibi aku tahulah. Okay, kemudian. Okay. Ya Nabdi Albi. Ya Nabdi. Ya Nabdi. Albi. Ya Nabdi Albi. Ya Nabdi sebab dia huruf dot kan.
Ya nabdi albi. Ya nabdil albi. Okey, maksud dia? Wahai my kekasihku. heartbeat. Oh. My Denyut hati. denyutan Degupan jantung. jantung. Oh, maksudnya dia translate lah. Ya. Okey, faham. Okey, seterusnya. Khalik ma'aya Khaliq ma'aya. Tulil wadmad. Okey, sekejap. Nuha. Okey, translate. Oh, this one, the whole ayat means bila kau jauh daripadaku, I jadi resah. Oh, tapi tak ada dalam bahasa Melayu tu kan? Yang chorus Melayu tu tak ada. Tak ada. Tak Yang tu. ada. Okey. So it's different meaning. So kau jauh, aku akan resah. Yes. Oh, okey. Macam tu. Okey, kemudian? Khalik ma'aya tulil wadmad fali aini. Ba'daki kuini urbaki hini. Okey, Nuha translate. I lupa. Kat situ Nuha dah lupa. Sebutan dia bukan sebutan betul lah. Kalau sebutan Arab aku faham jugalah kan. Macam lah. Macam aku pandai sangat Arab tu kan. Yang tahu-tahulah kan. Macam tu. Okey. Lagu ni dia macam korang nyanyi kan. Dia tujukan kepada siapa sebenarnya? Untuk siapa kepada siapa? Untuk perempuan kepada lelaki, untuk lelaki kepada perempuan. So kedua-duanya sekali. Yang berminat lah. Yang berminat. Yang ada, yang orang kata apa, yang dah ada plan nak kahwin ke, yang baru-baru, yang pasangan baru ke, bercinta ataupun baru nak usah-usah. Yang baru bercinta boleh, yang dah bercinta boleh, yang dah kahwin boleh, yang nak kahwin pun boleh. Semua, untuk semua orang. Dia kata untuk crush lah. Untuk crush, ya. Tapi I rasa macam kalau you dah ada anak kan, you boleh nyanyikan lagu tu untuk anak you juga. Sambil dodoi anak. Macam tu. Cara Nuha mendodoi anak macam mana? Jujur ya Habibi. Aku rasa terkejut anak aku kalau kau dodoi macam tu. But yeah. Lately apa yang best sekarang ni? Filem Mat Kilau Korang berdua dah. Ni lari topik sikit tak tengok lagi. Nuha busy lah. Duk asyik promote lagu tu satu. Lepas tu Nuha tengah internship juga sekarang. Internship? Yes. So my internship kat mana? Dekat Bangi. Yeah. Jap. Awak belajar apa sebenarnya? Marketing. I'm doing my degree dekat MMU, Multimedia University. Yeah. Okay, satu benda nak tanya. Awak ada basic bahasa Arab? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi apa yang membuatkan awak macam feel nak nyanyi lagu Arab macam cover-cover sebelum ni? It's actually daripada minat yang I grew daripada my mom. My mom was obsessed with lagu Arab. Lepas tu I pun awak ada keturunan Arab? Tak ada. Tak ada. Tapi macam disebabkan minat yang sama yang I share with my mother, kita orang suka dengar lagu Arab, and kita orang suka dengar lagu Arab yang memang yang classic Arab. Yang lama-lama. Lagu lama-lama. So like it's like memang pure Arab lah. Not which is like kita orang suka sangat benda tu. And macam and then sama-sama macam Nuha, why not you like try lah cover. Kan, lepas tu macam try jadi. So macam why not post it. Okay, post it, and then apparently alhamdulillah orang boleh terima. So dia datang dari situ lah. Teringat lagu daripada yang famous kat Malaysia pun ada ramai orang suka dia. Amru Diab. Amru Diab. Yang tu famous tu. Amru Diab ke apa? Amar Diab. Amar Diab. Yang tu Habibi. I think dia Habibi yang tu kan? Dia kalau Malaysia kan macam Anwar Zain lah kot. Berbalik pada cerita filem Mat Kilau sebab kita nak bicara pasal benda yang trending sekarang kan. Macam Naufal pernah tengok? Saya Mat Kilau saya tengok sehari 2 kali. Serius? Saya pergi sehari tu tengok. Ini sebab masuk tu ini luar biasa masuk, ni. dah Awak kat tengah-tengah. Awak tak puas hati awak beli tiket sekali lagi. Beli sekali lagi, tengok sekali lagi. So 2 kali dalam sehari. Awak terlewat sampai ni? So ada kerja sikit. Awak suka tengok movie ke? Saya suka tengok anime. Saya suka tengok movie, anime lah paling kerap sekali. Okay, cerita sikit pendapat awak tentang filem Mat Kilau. Bagi saya Mat Kilau ni dia membangkitkan lagi semangat-semangat anak muda yang nak menegakkan agama Tuhan lah, agama Allah lah. Sebab dalam cerita Mat Kilau ni dia memang cerita peperangan orang Islam dengan orang British habis-habisan. Dan ada satu tu dia cakap apa dah, saya tak ingat lah. Dalam bahasa Arab?
Bukan. Aku kan. Ada banyak lah ayat dia. Banyak ayat dia yang dia deep sebab dia punya skrip mendalam. Ya, betul. Mendalam dan kalau orang terasa lah kan. Dia macam membangkit ke kita punya perasaan kan. Betul. Itu roh dia, The Mat Kilau ni. Tapi kan, rasanya filem tu boleh 100 juta. Kalau Casablanca boleh pergi, I think 10 juta. Amin. Mungkin filem Mat Kilau 100 juta macam tu. So apa yang trending sekarang selain Casablanca, Mat Kilau. Tapi ada juga yang trending Crack House. Crack apa nama? Yang tengah sekarang ni. Yang tu. Oh tu yang buat so sekarang ni tiga benda tu je yang trending kan. Tapi Casablanca banyak orang cover dekat TikTok Korang tengok tak? Yang dia orang okay, nak tahu apa yang dekat TikTok kan, yang orang buat tu kan, yang membuatkan you guys berdua rasa macam feel tu lain sikit. Ada tak? Video mana yang dalam TikTok tu? Mungkin boleh ambil satu lah. Kalau Nuha ataupun Naufal teringat. Makeup weh. Yang makeup. Yang makeup dia buat transition. Ada dia buat sini. Stop. Bertukar makeup. Makeup. Transition lah. Warna hijau kan? Maksudnya ya. Aku nak tengok apa dia kat TikTok. Kita boleh check tau. Apa yang video mana yang banyak tontonan yang buat. Ada orang ikut makeup you dalam tu. Betul. Macam mana nak cari Ni air ni boleh minum ke? Sila. Sekejap lagi lah aku cari. Tapi kan, kalau cakap sikit lagi filem Mat Kilau tu, sebab dia boleh pergi ke 1 juta. Sebab apa tahu, semua musim-musim raya kan, musim-musim raya haji ni ramai lagi orang bercuti kan. Anak pun, sebab ni family watch kot. Semua satu family kan pergi kan. Tengok sekali tak puas. You guys raya haji balik mana? Penang? Nuha dekat sini sebab my opah is here. Oh. Yeah, and then my family ramai kat sini. Ramai kat sini. Saya pun kat sini juga. Kat sini, bukan kat Kelantan. Bukan. Ramai orang Kelantan. Awak ramai sayang orang Kelantan. Ramai sayang. Tapi muka-muka Kelantan tu. Kita muka Kelantan ke? Ada vibe Kelantan. Pernah belajar sekejap. Oh ya ke? Kat mana? Dekat Pondok. Bukan pondok Pondok? Kan aku dah cakap. Bukan pondok. Pondok Wih. Terap suspek kat awak. Keluar kan. Kenapa awak bercuti? Awak keluar daripada sebab saya pun mempunyai minat sama macam Noah. Sebab saya memang nak menyanyi daripada dulu. Dan saya masuk Mahat apa semua ni sebab nak orang kata apa, taat perintah parent lah. Ini pilihan ibu bapa. Kadang-kadang kita nak memuaskan hati ibu bapa, sehingga kita terpaksa berkorban. Kita punya mengorbankan kita punya minat dan bakat. Tapi tak apa, sebab saya rasa perlu saya masuk Mahat dan pondok sebelum ni untuk saya jaga diri saya kat luar. Faham. Tapi awak ada ni lah, irama tertentu lah, macam irama nasyid. Awak tak boleh pergi irama general. Okay, nak tanya Naufal lah, general yang macam, kan you ada basic agama kan. Takkanlah you nak terus pergi rock kan. Itu tak Nuha? Orang terkejut nanti, kau ada basic agama kan, daripada kau nyanyi lagu Arab tiba-tiba nak tukar pada general. Okay, general apa yang Naufal minat? Saya suka R&B. Wow. Nyanyi sikit lagu R&B. 'Cause I don't wanna live forever, 'cause I don't wanna be loving or pain, I don't wanna fade forever, I just wanna keep calling your name till you come back home. Tahu lagu tu? Groove tu ada lah. Zain kan? Groove tu ada. Muka kan Nuha dia punya muka boleh pergi jauh lah. Boleh. We can model. Really well. When it comes to taking pictures, kita orang sometimes we take pictures kat studio kan. Like they had a hard time taking picture of me. Sebab Nuha, I'm honestly really camera shy. Kalau Nuha tak rasa diri Nuha lawa. Ya ke camera shy? Yeah, I'm good at videos. You loud tau. But yeah, I am. That's the weird thing. I'm like, I macam malu tak bertempat. I malu tagak gambar.
I malu letak kat gambar je basically. So I tak suka letak kat gambar sebab I'm not photogenic at all. I don't know why. Sometimes which is like really rare. Kadang-kadang you I think you mungkin ada tanggapan orang orang akan cakap pada aku macam tu. Ada tak macam you buat sesuatu you akan fikir orang akan komen apa aku buat betul ke ni? Aku buat ni nanti kan orang akan fikir benda ni macam ni. Akan aku kutuk orang kecam tu tak? Ya. Kan? Biasanya orang macam tu kalau orang macam ada setengah orang pun macam insecure juga tengok orang lain lebih cantik. Alah aku ni macam ni juga. Dia macam I always fikir macam sometimes, this is like really honest, I don't think I've ever told anyone this. It's just that macam sometimes I fikir macam what is there to capture? Where is there? What is there to capture? You nak tangkap apa? Okay. There's nothing beautiful to like. Awak terlalu merendah diri lah. Tak. I'm like just stating facts. Legit. Tapi sometimes I rasa lawa. Kalau I rasa lawa tu memang I bongkar gitu. Tapi kalau I tak rasa lawa, I memang tak boleh. I macam don't take pictures of me. I buruk right now. Macam tu. Ada tak you reject kalau photoshoot you reject gambar-gambar? Delete ni. Delete lah. Oh tak. I kalau tangkap gambar, I jenis I tak suka susahkan orang juga tau. So I akan tangkap je gambar. Diorang pilih lah mana-mana yang diorang suka. I tak kisah and I don't want to look at the picture. And then kalau you tak suka gambar tu, I tak tengok. I tak kisah. As long as I don't. Ni borak sini habis sini Memang Nuha macam tu Yeah, it's weird. I don't know why. It's weird. Sampai aku terlupa nak tanya soalan. I'm sorry. Okey lah macam ni lah. Okay, cakap pasal Raya Haji tadi kan. Ini satu teka-teki yang melibatkan korang punya nak dengar korang punya jawapan lah kan. Tahu tak korang kenapa Raya Haji kalau kita nampak macam sepi, tak semeriah Raya Puasa? Kenapa? Mungkin sebab vibe kat Malaysia lain kot. Tapi kalau kat Kelantan Raya Haji meriah kan? Kan betul? Raya Haji meriah. Nuha pernah pergi Kelantan? Tak. Raya Haji dia meriah sebab apa tau? Mungkin sebab kita boleh potong daging ramai-ramai. Kan? Kita potong daging ramai, nak lapar sama-sama, semua buat sama. Nah, itulah jawapan dia. Sebab berkorban itu lebih berat daripada memaafkan. Ya. Acewah. Betul. Dapat tak jawapan tu? Kan? Macam tu lah. Okay. Okay. Aku tertanya-tanya macam mana korang dipertemukan ni? Dijodohkan boleh lah jodoh kan? Dikeneng-kenengkan ni dalam Casablanca. Siapa idea siapa ni? It's our label. Our manager. Be Goods. Be Goods Music. Be Good Music dan juga Be Positive. Tapi betul lah Be Goods Music ni kan. Aku borak dengan Isma Sani. Dia ni pandai tau. Sekarang dia usah kan. Dia usah artis macam korang buat lagu apa dekat TikTok terus boom kan. Terus call boleh jalan lagu ni macam Isma Sani kan sayang-sayang tu kan. Contact siapa? Manager Isma Sani Hijab bukan. Contact Isma boleh jalan lagu ni. Okay buat kan. Macam tu ke? So okay, idea dia idea siapa yang buat idea tu ke? Our label lah. Okay, label dapat lagu tu. And kita orang actually banyak demo yang kita orang dapat. And then we sama-sama pilih. And then we're like, okay, maybe this one yang paling best. So macam daripada situ lah kita orang macam okay, maybe kita try ni dulu. Kita try record, try practice together apa semua. And Alhamdulillah, like macam, and then Nuha jumpa Naufal for the first time this year. Macam mana dia berjumpa tu? Dekat office Be Good kan. Okay, Naufal pernah buat single sebelum ni? Sebelum ni saya gerak by group. Kumpulan apa? Kumpulan Zain. Mahir Zain. Z-A-Y-N-E. Z-A-Y. Macam aku pernah dengar kan. Kumpulan tu 4 orang Yes. Dan saya lah yang paling kecil kat situ. Semua vokalis Semua vokalis. Under Be Goods juga? No, bukan. Ada label lain. So now you under Be Goods? Be Positive. Be Positive? Be Positive Mahir Zain ke? Ke siapa? Be Positive. Be Positive mana? Dia actually it's a new label, record label.
kan, yang bawah Be Good sebenarnya. So Be Good is a record label where they promote positivity and love and sharing kind of vibe. Tapi Be Positive is more to like masih positif, masih semua benda apa yang Be Good ada, cuma the extra part is dia lebih sikit kepada agama. Ini yang hari tu kan Universal pun sama, dia dah umumkan satu benda ni juga, label apa? Masyhur. Al-Masyhur Masyhur. Tu pun sama kan, melahirkan macam lagu-lagu sama. ke arah pemikiran positif macam tu kan. Okay, kurang. Be positive, be goods. Yang ni untuk bagus, ini untuk positif. Jalan. Sebenarnya semua lagu Be Good dan Be Positive semua lagu yang semua lagu yang baik-baik sebenarnya. Semua lagu yang positif je semua. Guys, kita tak habis bedah lagu tadi. Nak dengar dulu korang nyanyi part Arab tu. Okay, berdua. 1, 2, 3, 4. Ya habibi, يا نبض قلبي خليك معايا طول الوقت ما تفارق عيني يا بعدك يكويني وقربك يحيني محتاجك جنبي دلوقتي وأيامي الجاية وحدك انت نصيبي نور العين يا حبيبي غير ما بعشق هذا Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Akulah mataharimu, kaulah kekasihku, kita akan bersama selamanya. Ya. Tu dia, macam mana tak viral dekat TikTok, dia punya catchy lain macam. Setakat ni apa komen ataupun kritikan dekat YouTube ke, TikTok ke yang korang baca? Yang sekarang menekat lah. Tak kira lah, kritik positif ke, pujian ke, apa ke, yang sekarang ni sampai sekarang lah korang Tengyang-yang tu yang sakit ke, yang suka ke? Mana-mana je. Yang sakit dulu. Okay, yang sakit dulu. Yang sakit ni sekarang ni orang macam label saya dia dah macam cakap apa? Murtad. Lebih kurang macam tu lah. Serius lah? Sebab apa yang murtad? Sebab saya dulu kan background. Naufal lah. Okay. Dia kata Naufal murtad. Ni serius lah? Background yang ni pun serius. Mungkin yang datang pemikiran atau kata-kata macam tu yang dia dah tahu latar belakang awak kot. Betul. Follower saya yang dulu kot, saya pun tak mesti. Sebab ramai je yang backup, ramai je yang menghina. So tapi Naufal ambil pot lah, ambil. Saya ni jenis tak kisah orang nak cakap apa. Kalau orang nak cakap apa, dia cakap lah. Janji saya tahu apa yang saya buat. Aku nak bawa follow Naufal kat IG. Boleh macam tu. Okay, Naufal Azrin. Mana nak cari ni? Apa IG awak? Naufal Azrin. Sambung terus Naufalazrin. Okay, jumpa dah. 120k ni. 120k? Follow awak 120k tu. Ui. Kenapa? Tadi 120k. Tengok tadi. Nampak? Ui. Aku heran dengan diorang ni. Aku ingat ke dekat YouTube je melonjak. Tengok follower dia orang pun serius lah. Tadi Naufal tengok berapa? Tadi saya tengok 118 macam tu. Ui. Takkanlah dalam 2 jam 2k bertambah. Heran. Ini alhamdulillah. Follower baru yang tinggal dulu datang follower yang baru. Alhamdulillah. Okay je. Ada yang unfollow awak ke? Ya, ramai. Serius lah? Ramai. Sejak keluar. Tapi siapa hati cakap murtad ni agama kan orang. Ya. Kan benda yang agama kan. I think ke Nia murtad. I faham maybe kalau diorang macam nak terkejut or anything. I faham. I would. I mean, kena jealous. Kita I macam naturally think macam like Nuha neutral lah. Okay, fine. If I'm in their shoe and Nuha jenis yang follow Naufal from the beginning, I would understand kalau diorang terkejut. But sampai you bawa nama mak bapak Naufal, that is, I think you are going
too much. You are way over the line for me. I understand kalau you terkejut, kalau macam kenapa? Faham lah. I understand lagi. Tapi for you to sampai bawa nama mak bapak orang lain, I think kalau menyentuh mak bapak ataupun sensitivity ni, try to not. Sebab you tak tahu apa Naufal is working on. Dia struggle dekat mana bahagian agama dia. You know, he is very kind guy. He's one of the nicest guy I've ever met in my life. And dia sangat jaga solat dia. This is like real, not kidding. Bila kita orang record ke apa ke, he is always the first one. Jap, nak solat dulu. Solat dulu. He's always the first one. So macam and Naufal banyak sangat nasihat Nuha, and like macam he does stuff that macam cara dia kumpul pahala dia tu kadang-kadang kita tak nampak. Jadi I think it's not our place untuk judge. Yes, and terus macam label him, ya Allah, teruknya you ni. That's not nice to do. I hope this does not offend anybody. I'm not trying to menyakitkan hati siapa-siapa. It's just that Nuha, kalau dorang nak nasihat Naufal, Nuha pun teringin nak nasihat dorang juga kan. Like this is just a piece of advice. Sometimes kata-kata kita tu jangan sampai tergurus hati orang, sebab benda tu pun you dapat dosa. So then dosa tu you tak nampak. Jadi you be careful. Dan dosa tu dengan orang tu, kan? Dan kalau kau tak memaafkan, tak minta maaf, tak pergi minta maaf orang tu dekat dunia ni, merangkaklah kau dekat akhirat nanti kan, pada mahsyar. Yes, I think itulah. I don't think apa yang Naufal kena dengan certain orang with their harsh words, I don't think he deserves that. He's working on himself as well. That's between Naufal dengan Allah. Let him macam mana? Buat apa yang nak buat. Tu satu, and also you ada benda baik yang you buat. But thank God he's not the bongkak type of guy yang would show to people apa benda yang dia buat. You know, that leads to, you know, arrogance. And arrogance, Allah tak suka orang macam tu. You know, Nuha pun, this is the thing yang I belajar daripada Naufal juga, and also other ustaz yang Nuha dengar juga, you know. But all I'm saying is just that sometimes when you say something to people, just be careful. Kalau you terkejut ke, kalau you rasa macam disappointed ke, I faham je. Maybe you have a different expectation on a certain someone. I faham. Macam Nuha pun ramai je orang disappointed by me on a lot of things, which I understand. But however, macam dengan Naufal, kalau you nak cakap dia seorang yang jahat just because he's chasing his dreams, sampai you bawa nama mak bapak dia, kata mak, you know, that's ada ke? Ada yang menyentuh mak ayah? Ada lebih kurang mak bapak tak kerti nak didik anak macam tu. Macam tu teruk juga awak Sebab mak saya okey je. Susah jugalah nak tackle hati. Kadang-kadang kan kita baik pun salah. Dalam dunia sekarang ni kan, kalau kita baik salah, jahat pun salah. Memang salah kan. Tapi semua benda yang kita buat mesti ramai yang mata memandang. Mungkin sebab bila dah macam Naufal sendiri kan, popular dengan sekelip mata, dengan sebab Casablanca ni, orang yang membuka mata kan. Tengok tadi 120k, sebelum ni dah 118k, tiba-tiba 120k. Tengok esok berapa kan. Itu macam you akan buat, kadang-kadang orang akan judge macam ni sekejap ni, ni shock culture sekejap lagi kan. Orang cakap macam tu. So bersedia atau tidak Naufal untuk menghadapi benda ni? Sebab you popular sekelip mata. Aku teringat macam zaman-zaman Mawi dulu, masa Akademi Fantasia kan. Masa tu Nuha kecil lagi. Kan Mawi antara insan seni yang popular sekelip mata. Kita orang panggil apa, artis Miss Gera, Mawi World. Tapi tengoklah dia kat mana sekarang kan. So Naufal, macam mana persediaan Naufal untuk menghadapi dunia artis yang orang kata penuh pancaroba? Kalau macam saya pergi mana-mana pun saya akan bawa nasihat-nasihat mak saya. Maksudnya
setiap apa yang saya nak buat tu saya kena fikir 2-3 kali dulu. Macam saya nak nyanyikan lagu Casablanca ni, saya minta izin mak saya. Ni boleh ke Ahmad nak pergi ke label yang baru, nak buat lagu baru. Dan mak saya, kalau kau rasa kau boleh buat, kau buat lah. Kau minat menyanyi kan? Saya memang minat. Kau buat. Yang penting kau kena jaga solat. Kalau kau tak jaga solat. Mak kerja sebagai apa? Mak saya tukang masak. Tukang masak dekat sekolah. Kalau saya free, saya tolong mak saya masak. Awak pandai masak? Saya tak pandai masak. Tolong boleh lah. Sebab saya ada mak saya je. Saya tak ada bapak dah. Meninggal daripada saya form 2. So apa-apa pun kalau saya buat tu, memang saya buat tu atas, memang nak tolong mak saya je lah. So kalau orang nak tak puas hati ke, tak puas hati dengan saya ke apa, suka hati diorang lah. Yang penting saya hidup ni sebab saya nak tolong mak saya je. Orang nak kata apa, suka hati diorang. Saya okey je, saya sedia lah. Nak cakap apa pun cakap, janji mak saya dengan saya ni dia redha lah. Itu je. So sudah tentu banyak pengorbanan ibu terhadap sangat diri banyak. awak. Saya tak nak cakap macam ni. Kalau ibu sekarang ni sedang mendengar, apa ucapan untuk ibu? Umi, terima kasih sebab jaga Ahmad daripada kecil. Ahmad akan buat yang terbaik lah untuk family kita. Saya tak boleh nak cakap lebih. Nanti kan sebab kan kejantanan. Aku sengaja nak bagi vibe, orang kata sebab tu kan. Hidup kita biasa Nuha kan. Ada masa kita ketawa, gembira. Ada masa kita akan menangis. Macam Nuha sendiri bila dikecam dulu kan. Apa yang awak hadap, apa kejadian tu efek banyak kehidupan awak? Awak menangis tak? Macam seorang-seorang duduk diam seorang-seorang, macam kesal ke, ataupun rasa apa yang terbuku dalam hati awak yang awak nak luahkan ketika itu? Nah, luaskan sekarang. Haji itu. Okay, Nuha. I think Nuha tak marah dengan apa, dengan reaction orang terhadap apa yang Nuha lakukan on stage. Nuha tak marah langsung. Bagi Nuha faham dorang 100%. I understand why Nuha kena apa yang Nuha kena. I mean, like, of course I disrespect a song and macam I think Nuha overconfident at the time. You know, I overestimated myself. Nuha faham je. I think there's nothing to like. I think the only thing yang Nuha macam sedih is that Nuha pernah macam terfikir like maybe singing is not for me. Masa tu awak putus asa? I still do sometimes when. Awak pernah putus asa lah sebab tu? Pernah, like I took a really long break off social media. Awak nampak macam senyap masa tu lah. Social media banyak efek kita. Macam awak baca komen-komen tu semua, melekat dalam fikiran, macam buat kita down. Better jangan. Betul. And then, tapi lepas tu masa Christina repost awak punya post ni, selepas tu kan? Tak, ke sebelum? Before. Sebelum kejadian tu. Vocal Mania kan? Yeah. Okay. I nak tahu, mungkin perasaan tu berbunga-bunga kan. Macam artis Hollywood kot. Yeah. Dia repost tau. I know. Apa yang buatkan dia repost? Sebab sebab the video got viral mula-mula on Instagram. Yang mana? Kena nyanyi sikit. Lagu Hurt. Hurt. Nyanyi sikit Belanja. Okay. Lagu tu kuat tau. Tak apa. Ini studio Okay. Apa? Pada kedat bunyi. Okay, go. Okay. I'm sorry for blaming you for everything that I couldn't do, and I've hurt myself from hurting you. Power sebenarnya. Thank you. Okay, Casablanca ni, ada tak you guys nak merancang benda yang sama, maksudnya formula yang sama, ambil baik-baik lagu Arab dengan lagu Melayu disatukan di selepas inilah,
Ada tak? Macam Of course. Yes. Ke dah ada? Kita orang plan untuk buat solo songs. Solo single. Solo songs. Solo single lah. Sorry. Nuha satu, Nova satu. Nuha satu. Benda Nova yang sama. satu. Yes. Tapi who knows? Kokot Naufal nak mix dengan other languages. Nuha nak mix with other languages. Dengan Thailand. Dengan French maybe. Yang trend dekat lagu Thailand tu ingat aku lagu trend lagu Thai trend dekat Facebook dengan TikTok. Sucap. Yang tu kan. Aduh, lagu tu kan macam something juga lagu tu. Kadang-kadang kan. Benda-benda viral ni kita tak boleh jangka kan. Betul. Tapi sekali viral, dia macam ni tau, algoritma TikTok. Okay, once kita tengok benda tu kan, okay, hari ni Budi tengok Casablanca kan, video ni kan. Okay, esok lah buka kan. Buka sekali lagi TikTok, benda yang sama, orang lain pula. Faham tak? Faham. Algoritma dia. Benda yang sama dekat YouTube. Betul. Bisa katalah tengok music video Casablanca, besok kita akan tengok react pula. Dia macam tu. Betul. So siapa-siapa yang nak popular, buatlah kan, cover orang lagu apa yang tengah trending sekarang. Very true. Trust yourself. Yeah. Okay, apa lagi nak tanya? Kita masih lagi ada masa dengan diorang ni. Jangan dipersiakan masa. Sebab diorang datang ni, bagus diorang datang. Aku cakap dekat manager diorang pukul 9, diorang datang pukul 8.30 tau. Ini contoh orang kata artis yang akan berjaya nanti. Amin. Masya Allah, amin. Awak korang punya mungkin sibuk sekarang. Tengok macam banyak dah pergi promo dekat radio, Alhamdulillah, TV. Okay, satu soalan borak sini habis sini. Bila dikatakan macam Nuha pun pernah dikritik sebab tak dapat nyanyi secara live. Okay, untuk Casablanca ni macam mana keupayaan you guys berdua? Ada tak orang kata macam of course orang kata macam akan mengata juga kan, kalaupun kita buat sehabis baik pun orang akan mengata juga. So macam mana you guys nak menangani benda-benda yang macam nak nyanyi live? Kadang-kadang kita terkucil juga. Sometimes macam takut. Macam Noha pula mungkin ada yang trauma kan. Trauma kadang-kadang dulu mungkin ada berjaga-jaga ni. Mungkin ada practice betul-betul perfect baru nak masuk pentas. Tengok mungkin lagu ni masuk AJL, kita tak tahu. Casablanca ni kira macam lagu baru, dan kita orang pun tak sangka Casablanca ni pergi macam ni. Dan nervous tu mesti ada, biasa tu. Kadang-kadang overconfident, kadang-kadang confident sikit je, kadang confident terlebih lah. Biasa tu. Jadi kami biasa manusia ni ada kelemahan. Kami akan cuba buat yang terbaik. Kena selalu lagi kita nyanyi lagu Casablanca ni, practice banyak kali. Kita orang banyak lagi benda yang kita orang kena belajar sebenarnya. Especially me. Belajar vocal. Nuha masuk kelas vokal. Itulah we were setakat ni sebab my schedule is very packed sebab I'm still a full-time student. So macam kita orang masih try untuk fit in vocal classes for now, since kita orang macam receive a lot of shows, alhamdulillah. Tapi I'm just Nuha nak bagi tahu to everybody yang Nuha banyak lagi kena belajar. Banyak lagi benda yang Nuha kena improve, and I'm fully aware of that. So kalau macam you tanya tadi, what is like macam apa reaction korang when you guys still, when people still macam bagi us negative comments or whatever, bagi Nuha terima benda tu dengan hati yang terbuka. Bagi Nuha benda tu is always a lesson to learn. Okay, keserasian you guys berdua. Mungkin ada yang kata korang bila serasi kan selalu berjumpa, orang kata akan sangkut kan, macam cinta apa. Nuha takut tak macam orang cakap macam tu? Takut. Macam Noval okay, nak tanya aku rasa Nuha lebih tua kan? Jap. Tak nak datang dah sini. Sorry. Okay, Nuha, berapa umur awak? Cuba tengok. Perempuan betul kan? Noval, kalau perempuan sensitif bab umur sangat sensitif. Lepas tu aku pula cakap macam aku duk menembak tadi. Aku duk tembak je, pakai tembak je. Cuba tengok how old I am. Janganlah. So sekarang ni siapa yang lebih tua ni? Cuba teka. Tengok macam Nuha. Kau jangan terasa hati Nuha. Okay.
Okay. Terus terang. Okay, cuba teka how old I am. Serius lah. Kalau aku cakap kan. Tak terasa. Terus Noha balik. Tak terasa. Serius. 26. Jap. My God, do I look that old? Serius lah. 21. 21? Close. 22. Pandai. 22. Yeah. What makes you say that I'm young? Noha macam nampak tu lagi daripada Naufal. Cara you bercakap matang kot. Oh, okay, thank God. I thought I look old. Dia pun benda dia macam ni kan. Tapi you sentiasa mengukir senyuman tu. Itu yang manis tu. Oh, thank you. Thank you. Okay, Naufal berapa umur? Aku pun tadi dah cakap kan tadi. Aku lupa. Tadi dah cakap. 18. Cerita ke balik. 18. Sekejap. Aku nak cakap pasal umur pun. Aku nak cakap pasal diorang ni kemungkinan akan jatuh cinta ni. Tak apa, kita teka umur dulu. Berapa? 19. Salah. 26 lah. Sebab kau kecil kan Fal. 23. 23? Oh 23? Menang. 22. Setahun je lah. Yeah. Aku rasa macam Noha pun ada kesaksian. Apa yang benda yang you suka pasal Naufal? Very Karakter dia positive, very kan? accepting, super dia chill. Jumpa pun walaupun dia tak senyum pun, vibe positif tu meresap. Exactly. He's like super fun to talk with. And then dia macam pandai create conversation. Dia bukan jenis yang macam kalau you tanya dia jawab sepatah. Which something that I suka. Dia bukan introvert lah. So dia macam dia tak awkward tau. Walaupun dia macam tak adalah macam peramah gila yang macam I ngaku I macam banyak cakap. But like him, he's good at making conversation even though it's not with everyone macam tu. So dia macam relax. Dia cool fun. Yeah, dia chill. Muka dia pun muka cool. Okay, kita asyik puji dia. Okay, Naufal apa yang you rasa macam suka dengan karakter Noha? Noha dia bijak. Dia nampak bijak dan dia profesional. Sangat-sangat profesional. Contoh? Thank you. Contoh macam Noha, cuba you try buat ni. Dia tak adalah macam ayah saya tak boleh lah, tak boleh. Dia try buat. So saya suka dengan orang yang suka try dengan apa yang dia nak buat. Dan dia suka try benda baru. Dan suara Noha sedap. Saya selalu dengar lagu Noha kan? lah. Tambah-tambah dia lagu Arab lah. Noha, kau nyanyi lagu Arab je lah. Tak nyanyi lagu Melayu. Ya tu. Takut lah. Kadang-kadang Noha takut nyanyi tak sebutan Melayu. pula kan? Bukan. Macam takut apa? Takut nyanyi lagu Melayu. Sebab kau dah trauma Tapi you nyanyi lagu Melayu okay je. Tapi I think I got a lot better dari dulu lah. Kan? Dulu kan sampai macam my family dalam macam Noha kenapa awak cakap Melayu dalam lagu kan. Macam ada accent. Padahal Noha tak adalah terror English sangat pun tau. Noha okay je cakap Melayu macam semua. Macam orang Penang kot. Tapi macam I don't know. Dia macam bila nyanyi dia macam maybe sebab Noha jarang nyanyi lagu Melayu dulu. Dulu lah. Sekarang saya lah. Macam dulu dia macam ada accent yang pelik sikit lah nyanyi Melayu. Tapi sekarang tak ada kot insyaAllah. Hopefully not anymore. Noha, kau mengingatkan aku pada Masha Mashita. Who is that? Penyanyi daripada Perlis tu. Tapi dia punya pekat tau. Utara dia pekat gila. Yeah. Dia artis ni Rocket Fuel. Macam cerita ya. Banyak lagu dia. Lagu yang ni Noha terlalu sibuk ni. Bukan Dia selalu sibuk dengan lagu Arab. Lagu Tok T dengar. Tok T tahu Tok T? Mestilah Tok T kot. Ni aku nak cerita pasal ada lebih lagi 23 minit. Boleh kita borak-borak lagi Boleh. Okay, kita borak pasal crush sebab lagu ni kan crush kan. Adalah vibe lagu untuk orang yang kita minat tapi dia tak tahu kita minat siapa kan. Okay, tanya siapa dulu Naufal pernah ada crush ke? Gitu. Borak sini habis sini. Ni jangan tipu tau. Okay, ada tak? Saya crush tak ada. Saya macam saya kurang berminat kalau orang yang try saya. Saya yang try. Ini kali kedua tetamu yang macam bila tahu budak tu macam kita minat dia kan. Kita minat A. Tiba-tiba kita tahu A tu pun minat kita kan. Terus macam persen untuk bercinta tu macam nak kat dia macam pudar. Awak jenis orang macam tu Saya jenis orang macam tu. Dan kalau saya dah try orang tu, saya akan jaga dia sebaik mungkin lah. Gila. Padu. Menghalalkan. Yes. Hingga ke jannah. Tapi betul awak aku rasa tipu lah tak ada crush.
tak ada. cinta Suka monyet, orang cinta tu monyet. ada. Suka ada. Tapi crush tu tak ada lah. Suka apa beza Nuha? Suka orang tu Crush, adalah. Crush kalau kita suka kat dia tapi kita tak beritahu dia. Okay. Tapi kalau kita suka, kita beritahu dia. Lepas tu dia pun suka kita macam tu. Wah, I don't know. gitu. Okay, Nuha. Yeah. Nuha pernah ada crush Of course. dalam dulu. hidup you lah. Ada? Of course, dulu. Bila? I'm gonna tell you about my first love. Gitu. Okay. Okay, dulu. Okay, borak sini habis sini. It's such a beautiful story. I'm such a nice girl. I'm kidding. Okay, no, I'm lying. I'm not a nice girl. Okay. But okay, tapi dulu, tak know how sekolah mendengar, I had a crush on this guy when I was 13. 13 tahun. I baru pindah KL time tu. And I saw him. Lepas tu, he's so nice. He was such a nerd. He was so nerdy. And dia selalu kena bully dengan budak perempuan. Lepas tu, I'm always like, kesiannya dia ni. And then I developed like feelings towards him. Lepas tu kan, I had a crush from him daripada umur 13 sampai form 5. Wow. And then time form 3, there's this one guy, he's so nice. Tapi dia macam orang lain lah. He's so nice. And then dia macam like, he likes me. Lepas tu, disebabkan I nak move on, I like kind of macam nak try. Like, sebab I nak move on from him, sebab I tak pernah bagi tahu this my first crush ni, like I like him. And then I palau the guy that liked me. Time I form 3 tu, kesian gila. Lepas tu after that, like early form 4, I macam like send a long text saying like I'm so sorry, blah 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 blah. Lepas tu sampai form 5 I suka dia. And then one day after SPM, I tak tahan bagi tahu, dude, I actually have a crush on you for like what, 4 years now, 4 years. Then lepas tu dia macam, wait, you didn't tell me? Me too. 4 tahun memendam rasa. Yeah. Nuha jenis yang when I fall in love, I'm so loyal. I'm very loyal. Okay, sampai sekarang tak. Kemana budak tu But pergi? he's still my best friend. That's the thing. That's the one thing why I fell in love with him. It was not just a simple crush because he was my best friend. Now? Dulu sampai sekarang. Tapi sekarang macam you dah sibuk. Kita orang macam, you know, but we're still like super close to each other. We're like, tak adalah super close, but we care for each other. So macam if he needs any help, I would be there. And then we still like hang out sebab kawan dia kawan I. So macam tak boleh nak lari mana. But yeah, that's my story about crush. So denyut tak hati tu? Denyut hati. First couple time dia tak adalah. Tapi of course denyut jantung berdebar bila nampak dia dulu. Tapi now not anymore. Itu cinta pertama you lah? Cinta pertama. Wow. I've only dated 2 guys. I mean 1 guy je. Tapi macam mana ni? Aku tak dengar. I've only dated 2 guys. Dalam hidup you. So yang tu yang pertama. So now yang kedua. Yang kedua tu macam sekejap je. But then we still like, bukan yang depan mata ni? Bukan. Yang ni my brother. We have such a platonic punya relationship. So takkan bercinta ni. Tak payahlah aku kenang-kenang. Aku baru nak kenang-kenangkan. Tapi sesuai macam korang berdua. Kita macam dia beradik lah sebenarnya. Okay, dia faham. macam sama sangat. Kita orang punya perangai sama sangat. Tak boleh. Serius lah, Noha ni kita boleh jemput lagi ni. Dia suka bercerita. Banyak lagi cerita nak dengar. Suka dengar cerita. Dia bercerita kan, sungguh tau. Lepas tu kan sentiasa tersenyum. Macam yakin kita dengar tu macam bagus lah Noha. Thank you. Okay, aku nak tanya kan. Okay, pasal crush lagi lah. Crush ni kadang-kadang bukan benda ni macam menggalakkan bercinta. Bukan. Cinta tu normal lah. Yes, cinta tu normal. Kita topik untuk berbual-bual kan. Sesuai lah dengan Casablanca ni. So bila korang ada berminat dengan seseorang kan, macam mana korang nak react? Macam apa tips yang korang nak bagi? Kadang-kadang orang kita nak overreact pun tak boleh juga. Nanti awkward. Orang tengok macam ni kan. Dia kena berani lah. Berani menyatakan. Kena berani menyatakan hasrat kau. Kalau kau dah suka ke orang, tiba-tiba kena reject, how? Tak apa. Kalau kena reject, bunga bukan sekuntum. Jawapan selamat. Bunga bukan sekuntum lah. Tapi for me like, kalau macam kena reject, kalau if I love you, I will love you no matter what. You know, if you rejected me, you wanted to stay kita boleh friends, berkawan. it's okay. I love you. Tapi aku tak boleh lah berkawan dengan
kasih. Aku block terus. Gitu. Tak boleh. Sebab nak move on susah. Ni move on ni satu topik juga ni. Kita kena buat podcast lain ni. Move on. Pernah tak macam bercinta, tanya soalan yang bukan-bukan pula untuk korang. Tapi tak kan. Korang konon lah korang bercinta. Aku tak tahu korang pernah bercinta ke tak. Pernah bercinta dah tak dalam hidup? Pernah. Okay. Of course pernah. Okay, bila kita putus cinta, nak move on ni susah. So apa tips yang korang boleh bagilah dekat pendengar kita, macam mana nak move on? Okay, saya pernah putus cinta. Okay. Selama setahun. Serius lah. Selama setahun merana ke apa? Selama setahun tu saya mengejar dia. Loyal. You see? My brother right here. Okay, satu soalan. Karakter perempuan ni macam mana yang Naufal suka sebenarnya? Orang yang macam mana? Kenapa kau gelak? Nuha macam tahu cerita kan? Tak. Okay, bagi peluang Naufal. Saya suka cikgu. You jatuh cinta dengan cikgu? Saya suka cikgu yang ngajar kanak-kanak tadika, taska. Oh my. Jenis yang dengan budak kecil dia. Karakter dia keibuan lah. Yes. Superb. Tapi kan You jatuh cinta dengan cikgu. Maksudnya cikgu tu lebih tua daripada Naufal tau. Serius. Nuha, kau tahu tak? Kau tahu sebelum ni ataupun saya memang suka. apa yang membuatkan Nuha tahu? Aku macam sebab dia susah nak cerita pasal benda ni. So Nuha jadi macam So Nuha baru tahu lah ni. Adalah few details kalau tahu kat wartawan ni kan, nak sensasi sikit lah. Naufal pernah bercinta dengan cikgu, jatuh cinta dengan cikgu kan. Rare ke? Aku macam tak percaya juga. Tapi ada lelaki yang macam macam cerita aku. Suka juga macam wajah-wajah keibuan kan. Tiba-tiba tanya, janda pula kan. Aduh, macam-macam. Tapi betul lah Naufal, perasaan kita tak boleh menipu lah. Kalau kita suka benda tu kan. Sebab saya Okay, 1 tahun. 1 tahun. Yes. 1 tahun Naufal pendam rasa ataupun putus cinta dengan dia ke apa? Putus cinta. Dia tahu? Dia tahu tak? Tahu. Dia tahu. Dan dia pun merasakan benda yang sama macam apa yang saya rasa aja. Okay, and then perakhirannya? Biarlah rahsia. Yes. Then move on lah. Masing-masing move on lah. Aku tak habis lagi cerita tu. Kalau buat drama ni, aku rasa macam penonton tertanya apa perakhiran dia, macam apa yang membuatkan putus cinta tu apa semua kan. Biar dia tergantung kat situ lah. Okay, Casablanca 2 gitu. Okay, dalam Nuha kan, Nuha korek lagi cerita ni. Okay, borak sini habis sini. Wartawan takkan tanya lepas ni. Apa dia? What's the question? Pernah bercinta. Okay, move on lah. Move on. Bila kita jatuh cinta tapi reject ke, ataupun cinta setengah jalan, putus, then how to move on? How to move on? I think nak tak nak you kena step away from them sekejap. Doesn't mean you lari have lah, to lari daripada dia. Janganlah. Like kalau you cakap kat I, I don't want to end in bad terms pun dengan dia ni. Okay, tak apa. But then take some time apart from each other. Sebab nak tak nak you kena accept the fact that the feeling is there. Kalau you berkawan dengan dia pun, the feeling is going to be there. So dia akan lead you untuk get back to the toxic situation that you were, that led you broke up with each other. Sometimes macam I rasa in love you need to try and error, and sometimes you kena be apart from each other untuk improve yourself and heal. Yeah, I think being apart from each other is the best way. Okay, kita ada 13 minit. Okay, kembali kepada Casablanca. Dengan cerita korang nak buat lagu penuh Yes. Maksudnya lagu Melayu satu, lagu Arab satu penuh. Macam mana? Full Arabic. Full Arab. Arab je lah. So maksudnya akan ada macam apa chorus tu? The nude nan. The So
akan ada bahasa Arab. Contoh? Rasa nyanyi sikit. Surprise. Kaifa denyut kaifa halka. Okay, aku faham apa yang dia orang buat. So lepas ni mungkin akan viral juga. So target market bukan Malaysia lagi, guys. Betul. Orang Jordan akan dengar lagu ni. Global. Nyanyi sikit. Macam mana nyanyi? Tapi bahasa Arab ni susah. Betul lah, bahasa Arab ni paling susah di dunia. Bahasa Al-Quran kan. Tapi bila kita orang Melayu ni, kita punya lidah ni fleksibel tau. Macam-macam bahasa boleh sebut. Kalau kau reti mengaji, boleh lah kau sebut bahasa Arab. Betul. Boleh lah. Nasib baik kita dilahirkan sebagai orang Melayu. Amin. Kalau tidak, kalau orang Thailand macam mana? Sawadika. Sawadika. Tapi Noha ada darah Thailand Tak ada? Tak ada, kenapa? Sebab kulit muka tu macam cerah kan? Ya ke? Tak orang ada. Thailand tak ada. Noha ada darah Cina sikit. Oh, ya. And on Noha also ada darah mamak. Yalah Penang kan. Tapi ya. That's why lahirnya Noha balik. Okay, last 11 minit lagi. Okay, video music Casablanca. Apa yang membuatkan behind the scene ceritakan apa yang diorang tak tahu pasal video music tu. Behind the scene ke apa di sebalik video music tu yang korang tengok macam tu kan, sebenarnya gini. Masa syuting ke, cerita masa syuting ke. Dah malam orang datang tu. Hantu. Jap. Ada unsur mistik ke? Tak. Aku dengar ada orang datang. Siapakah orang itu? Kita orang tengah shoot MV lah kan. Tiba-tiba ada orang datang nak makan kat situ. By the way, disclaimer, kita orang shooting kat restoran. Okay, lepas tu? Restoran mana? Orang mana? Restoran mana? Restoran Bubble. Apa? Babel. Apa? Babel Restoran lah. Okay. Saujana Putra. Yes, Saujana Putra. Okay. Dekat situ kita orang tengah shooting tak habis lagi, tiba-tiba ada orang datang nak order makan. Lepas tu orang yang nak buat makan tu pun dia pun terlibat sekali masuk dalam MV. Jadi so dia terkejar, sekejap nak berlakon, sekejap nak buatkan air untuk orang tu, sekejap nak berlakon, nak buatkan air untuk orang tu. Korang kena bayar by hard skill. Yeah, it was so funny sebab people were like literally watching us sambil tengah shooting. Orang tengah makan macam apa benda tu. Kita macam we're so sorry. Ni tak ada vibe Arab Video music tu ada vibe Arab lah bagi korang. Kalau kita rancang vibe modern ni lah, Arab modern. Kalau nak Arab zaman-zaman dulu kan macam. Tapi penari pun lagu tu kalau ada penari pun best juga. Tapi korang tak suka kan. Macam Naufal punya kira kan kena kecam nanti. Saya tak ada hal. Janji bukan saya yang menari. Janji bukan Noha yang nari. Noha macam kayu nari. Aku tak tahu syarat nak masuk AJL. Adakah lagu macam korang ni boleh diterima ke? Macam AIM pun sama. Macam satu lagi AIM aku rasa tak diterima sebab komposer dia orang luar. Betul. Tapi actually the composer orang Malaysia. The lyricist is orang Syria. Lyricist tu lah. So itulah. Okay. Doa yang baik-baik je lah. Tapi it is not target lah. Betul tak? Target ke? Of course. Target kecewa juga bila kita orang macam lah baru tahu. Alah ni kan kau orang kena buat lah versi Melayu penuh. Tapi betul lah. Lirik pula kan. Noha, petua menjaga suara bagi Noha ke pakai belasah? Oh my god, jangan tanya Noha. Noha lah orang paling degil sekali jaga suara sebenarnya. Tak ada pantang. I think Noha suka minum honey lemon. Betul. Tapi tak tahu lah. Dia boleh menjejukkan tekak kan. Dia macam sedap. Tapi I think tak tahu apa tu Noha jadi kita I don't know. Sama lah. I pun tak ada pantang spesifik. Tak ada spesifik nak jaga suara, tak ada. Bantai je semua. Awak keistimewa pada groove awak tu. Groove faham tak? Lengguk cara yes. menyanyi kan. Betul lah awak R&B punya style.
Wih, banyak lah aku bercakap hari ni. Tak trending tak tahu. Tapi itu bukan matlamat kita ya. Okay, kita cakap pasal perancangan masa depan Okay, ada tak macam showcase terdekat lah yang kita orang nak tengok, berjumpa dengan peminat lah, face to face dengan peminat kan. Asyik tengok dekat TV je kan. Ada tak? Boleh? Jadual awak. Nah, tanya manager boleh wawarkan. Sebab ni pun podcast kita akan keluar minggu depan rasanya, sebab ini adalah episod kedua untuk musim keempat. So kita akan ambil masa. Okay, mungkin ada jangka masa bulan lah. Bila? Ada plan. Kita doakan yang terbaik lah. Kita mungkin akan gerak ke gerak ke mana lah? Indonesia. Oh, Indonesia lah. Indonesia suka lagu ni. Yes, apparently kita orang pernah dapat number 1 in their Indonesia punya viral 50 Spotify playlist. Casablanca number 1. Wow. And now global. Alhamdulillah number 1 also. Nice. Which is something yang kita orang bukan calang-calang. Aku menghadap orang ini. Aku ingat Malaysia je, Indonesia, lepas tu terus worldwide guys. Okay, teruskan. Itulah. Apa? Alhamdulillah kita orang insya-Allah dapat berpeluang untuk pergi ke Indonesia, but dalam masa terdekat ni we will go on tour with Surya. Yes. Kita orang pergi tour with Era. So yeah, we will be in Johor and Kedah. Oh, dengan Surya. Dengan radio lah sekarang ni. Radio akan ajak. Ya, sudah tentulah dia orang radio antara yang macam memainkan peranan lah. Betul. Orang dia dah mula masuk radio. Terutama radio akan ambil, putarkan lagu yang orang suka dengar. Betul. Pertama Casablanca ni kan. Dia nyut. Aku tengok dia punya macam mana? Dia nyut. Aduh. Aku duk perhati je budak-budak TikTok ni. Hey. Okay guys, 5 minit. Okay, mungkin ada kata-kata sesuatu untuk penonton dan juga pendengar kita. Naufal. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan jutaan, ribuan dan ratusan dan puluhan terima kasih kepada you guys semua, terutama sekali untuk orang Malaysia dan juga jiran kita Indonesia dan juga seluruh dunia. Brunei, Singapore. Terima kasih sebab stream lagu kita orang dekat tempat korang. Semoga Casablanca akan mendapat sambutan dan penerimaan orang tu akan lebih banyak lah selepas ini. Doakan yang terbaik untuk kami. Kami akan cuba buat yang terbaik untuk korang. Okay, Nuha, your turn. Nuha nak ucapkan sama juga jutaan terima kasih kepada semua pendengar Casablanca daripada tanah air kita sendiri, and also Indonesia, Singapore, Brunei. Kita orang just know that we are super grateful for you guys, and kita orang takkan berada di mana kita orang sekarang if it wasn't for you guys. So thank you, and we love you. Okay, sekarang dah 4 juta. Okay, kemudian apa target you guys? Target bukan kutipan Kalau filem Mat Kilau tu boleh lah aku cakap kutipan ni. Views dekat YouTube 10 juta. Target kapan sampai berapa dia boleh pergi ni? Agak-agak dia nak pergi sampai ke berapa pun silakan. Kami tidak keberatan. Maksudnya kalau view tak pergi pun tak apa, kita cuba lagi. Kalau view tambah naik, Naufal ni kalau view bertambah naik, tiba-tiba kau orang buka mata esok insya-Allah tengok kan. Woi, 100 juta lah. Amin. Baru tadi 4 juta. Woi, 100 juta. Kalah. Kita tengok YouTube kata ini salah. Silap. Itu semalam 2-3 hari lepas terkejut juga tengok kan. FMC kena ni FMC record dia punya YouTube kena hijack. Kena apa yang panggil? Godam Ya ke? Kena godam. Lepas tu orang yang godam
FMC. Tahu kan FMC label? Tahu FMC tahu. Oh, yang terkenal dengan lagu-lagu viral, lagu-lagu dulu ni kan. Yang hack tu dia pergi buat apa panggil strike satu YouTube account yang famous gila, Lo-Fi tu. Yang mungkin Noha tak tahu. Dia tapi famous tau. Dia pergi strike, dia macam ambil copyright lah. Dia macam mengaku lagu yang dekat YouTube tu adalah copyright daripada FMC. So dia pergi strike. Lepas tu dia kan 10 juta for YouTube account dia tu. Terus dia buat viral lah. Tapi yang ni kira lebih kepada FMC lah. Ramai orang buka mata FMC, tapi ramai juga orang kutuk lah. Macam-macam cerita. So orang yang godam tu dah jumpa dah? Dia bagi balik. FMC buat laporan polis. Kemudian dia report dekat Google. Dia kata yang kita orang yang buat. Bukan kita orang yang buat strike the copyright tu. Sebenarnya hijacker lah kan. Penggodam. Rasa penggodam tu macam nak, tak tahulah daripada Malaysia ke Indonesia. Tapi benda tu memang ada sisi positif dan negatif jugalah. Positifnya orang tahu FMC. Yalah. Yang orang ada juga Lo-Fi. Macam Budi sendiri dia tak tahu Lo-Fi tau. Lo-Fi apa tau? Dia music dia bukan. Music dia bukan music macam lagu tau. Dia music macam kita untuk budak-budak student guna macam background. Macam tu. Balik ni tengok. Music dia santai, relax. Ni baru tahu ni FMC ni. FMC. Yang ada orang godam ni. Ya FMC orang godam ni baru tahu. Itulah dia. Tak tengok apa benda-benda Casablanca dia orang ni. Tak tahu dah apa yang berlaku dalam dunia ni. Okay guys, terima kasih banyak-banyak sudi bertamu kan. Menyusahkan korang apa semua. Thank you Tapi buddies. aku harapkan macam korang Noha dan Naufal terus orang kata jangan peduli orang kata apa kan. Teruskan perjalanan hidup korang, impian korang dalam genggaman sekarang ni sebenarnya. Cuma korang kena jaga momentum lah apa yang akan berlaku lepas ni kan. Teruskan perjuangan. Terima kasih. Okay guys. InsyaAllah. You guys yang tengok sekarang ni di podcast dekat Spotify dan juga YouTube, terima kasih banyak-banyak. Teruskan support dia orang guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Oi. Jam lebih. This is how we do this. In one way I'm yours. In one way you're a stranger.